Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang penonton pendengar yang dirahmati Allah. Sembahyang juga mengajar kita tentang arti kesyukuran. Seseorang yang merasakan terhutang budi ataupun sebagai tanda terima kasih di atas segala anugerah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah tentu beliau akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka sembahyang ini dianggap sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah. Maka dalam hidup ini tuan-tuan, kita perlu menjadi sebagai seorang yang bersyukur. Maka kita perlu ingat janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana yang Allah sebut di dalam Al-Quran, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sekiranya kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku kepada kamu. Dan ingatlah, kalau sekiranya kamu kufur, maka sesungguhnya azab aku amatlah pedih. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai hamba kepada Allah, sepatutnya lah kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara tanda-tanda bersyukurnya seseorang itu, iaitulah dengan cara dia melaksanakan ataupun mematuhi apa juga perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekiranya kita bersembahyang, itu sebagai satu tanda kita bersyukur kepada Allah. Hadirin sekalian, manusia yang tidak mensyukuri apa juga yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya, manusia ini dianggap sebagai manusia yang kufur, manusia yang tidak pandai berterima kasih. Maka tidak sepatutnya di atas segala kurniaan yang Allah berikan kepada kita, kita tidak menzahirkan, kita tidak melahirkan tanda ataupun perasaan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk menjadi orang yang berjaya, maka hendaklah kita memastikan diri kita ini sentiasa bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah, selain daripada itu, di antara falsafah sembahyang juga, sembahyang sebagai bukti keteguhan iman kita. Iman memainkan peranan yang penting dalam hidup. Seseorang yang hidup tanpa iman, kemungkinan beliau akan tersasar daripada matlamat sebenar kehidupan. Maka bagaimana sembahyang ini meneguhkan keimanan kita. Kita sembahyang kerana kita yakin dengan janji-janji Allah. Kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita mematuhi kehendak Allah, bermakna kata adanya iman dalam diri kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, sembahyang juga sebagai peneguh kepada keimanan kita. Dan seterusnya, sembahyang juga sebagai bukti ataupun di antara falsafah di sebalik sembahyang ini, iaitulah Allah nak menunjukkan kepada kita soal pentingnya dalam hidup ini kesatuan, pentingnya dalam hidup ini perpaduan, pentingnya dalam hidup ini mempunyai satu matlamat ataupun hala tuju. Maka sebab itu kalau kita tengok, bila mana kita sembahyang, ketika mana umat Islam sembahyang, walau di mana juga kita berada, kita menyembah Tuhan yang satu, satu matlamat kita menyembah ke arah Baitullahil Haram, ke arah Kaabah. Itulah lambang ataupun kita kata tanda kesatuan umat Islam. Maka umat Islam ini tuan-tuan, untuk menjadi orang yang berjaya, kita perlu bersatu padu. Kita perlu hidup dalam keadaan yang harmoni, perlu bekerja sama. Maka sembahyanglah salah satu cara yang terbaik bagaimana untuk kita menzahirkan kesatuan tersebut, untuk menunjukkan perpaduan tersebut, maka melalui ibadat sembahyang. Hadirin yang dirahmati Allah, selain daripada itu, sembahyang juga akan menjana kualiti umat. Sembahyang mengajar kita untuk menjadi umat yang terhebat, umat yang terbaik. Ketika mana kita sembahyang yang dilakukan dengan penuh khusyuk, dengan penuh ketelitian, bermakna ianya dalam masa yang sama menjana kita untuk menjadi umat yang hebat,
umat yang cemerlang, umat yang berjaya. Sekadar itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.